Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Okey, diharap semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan urusan kita seharian di dunia ini, insya-Allah. Okey, banyak-banyakkan bersyukur, banyak-banyakkan senyum, insya-Allah. Semuanya akan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah. Okey, ada siapa yang join live Solehah sekarang? Boleh tolong share tak link FB Live Solehah supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada sharing hari ini, insya-Allah. Okey. Kita mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai Kak Nurhawati, hai Amira. Apa khabar anda semua? Diharap dalam keadaan yang baik-baik semuanya, sihat-sihat belaka, insya-Allah. Okey, tajuk sharing ilmu Solehah hari yang ke-165 hari ini adalah bertajuk cara membuang riak. Macam mana kita nak buang riak jauh-jauh daripada hidup kita. Pernahkah anda mendengar kata-kata ini sebelum ni? Dosa dapat dihapuskan dengan taubat dan pahala dapat dihapuskan dengan riak. Pernah dengar tak kata-kata ni? Okey, kita sebagai seorang manusia sudah tentu ada banyak perasaan di dalam hati kita. Ada macam-macam rasa dekat hati kita. Ada 1001 rasa yang tersirat dan tersurat di hati kita. So, sebagai manusia, mesti kadang-kala kita ada rasa macam nak menunjuk-nunjuk. Ada kalanya kita rasa macam merendah diri. Seperti mana yang kita tahu, nawaitu kita, niat kita sebagai seorang manusia, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak menilai. Jangan kita menilai seseorang berdasarkan dengan mata kasar kita, sebab kita tak tahu apa kesulitan dia, apa niat dia, apa nawaitu dia, kita tak tahu. So, biarlah kita terus. Yang pertama, cara nak membuang riak ni adalah yang pertama, apa kata kita selalu bersangka baik. Selalu bersangka baik sesama manusia. Jangan ada rasa tak senang hati dengan seseorang. Jangan rasa tak suka dengan seseorang. Kita tak suka dengan apa yang dia lakukan. Kita rasakan apa yang dia buat tu adalah melambangkan diri dia yang riak. So, sebagai kita manusia biasa ni, apa kata kita nak buang riak daripada hati kita ni, kita banyakkan bersangka baik dengan manusia. Lebih-lebih lagi kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk kita membuang riak ni, first kali kita kena buang perkataan aku. Perkataan aku dalam diri kita ni. Jangan kita rasa apa yang kita dapat selama ni atas usaha aku. Kita buang. Kita buang perkataan aku, kita buang keakuan dalam diri kita, dalam hati kita, kita buang jauh-jauh. Kalau masih ada perasaan aku, semua yang terjadi sebab aku, semua yang aku dapat ni sebab usaha aku, maka sampai bila-bila pun perasaan riak akan tertanam dalam hati kita, dalam kita tak sedar. Kita akan mula membangga-bangga diri, kita akan menjadi seorang yang riak. So, jangan cakap akulah yang menyebabkan kejayaan aku. Akulah yang menyebabkan tim aku berjaya. So, kita ganti dengan perkataan Allah. Aku tu kita tukar dengan perkataan Allah. Lepas ni, kita buang riak kita jauh-jauh. Kita tukarkan dan kita gantikan dengan Allah. Allah lah yang mengizinkan
kita berjaya. Allah lah yang mengizinkan kita dapat semua tu. Allah lah yang beri dan Allah lah menyebabkan dan mengizinkan kejayaan tu datang dekat kita. Tanpa izin Allah, walau sezarah pun takkan bergerak tanpa izin Allah. So kita tukar, jangan kata akulah yang menyebabkan kejayaan tu. Akulah yang menyebabkan tim aku semua cemerlang berjaya. Buang jauh-jauh. Jangan kita rasa diri kita yang menyumbang kepada kejayaan tu. Padahal Allah lah yang menjadikan sesuatu itu. Allah lah yang mengizinkan dan membenarkan sesuatu kejayaan, sesuatu perkara dan musibah ataupun ujian itu berlaku kerana Allah yang berkehendak. Jangan kita nak salahkan sesiapa. Contoh ujian yang berlaku pada hari ini, jangan kita nak salahkan golongan itu, golongan ini. Allah tegur kita semua secara sama rata. Allah suruh kita muhasabah diri kita masing-masing. Jangan pentingkan diri. Cuba ikut peraturan. Cuba buang rasa riak dalam diri kita ni jauh-jauh. Jangan kita sombong dengan Allah. Apa kata kita tundukkan ego kita, kita rendahkan hati kita, kita follow segala apa yang telah Allah aturkan ni. Kita duduk di rumah, kita banyakkan muhasabah diri, banyakkan tingkatkan amal ibadah kita dan jangan kita pentingkan diri. Fikirkanlah demi agama, fikirkanlah demi kemaslahatan ummah. Kalau kita ada kesedaran bahawa kalau kita sentiasa bermuhasabah diri, kalau kita sentiasa memandang pada sudut positif untuk kesatuan ummah, insya-Allah kita akan bijak bertindak. Kita tahu apa yang kita patut buat hari ini. Kita buang riak kita, buang jauh-jauh, buang perkataan aku. Insya-Allah. So yang ketiga, cara untuk kita membuang riak yang ketiga adalah dengan kita banyakkan bersyukur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Bila kita sentiasa berterima kasih kepada Allah, itu tandanya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asbab kejayaan kita dapat hari ini adalah kerana Allah yang beri. Bukan kita berjaya sebab usaha kita. Bukan kita berjaya sebab kita punya keringat apa semua tu. Tapi sebab Allah yang izinkan. Usaha tu cumalah asbab macam mana kita nak beroleh ke arah kejayaan tu. So Allah sahajalah yang menyebabkan dan menjadikan sesuatu itu. Kun fayakun. Maka terjadilah mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersyukur, banyakkan berterima kasih kepada Allah. InsyaAllah hati kita akan sentiasa tenang, hati kita akan sentiasa rasa relax. Tak ada nak salahkan orang itu, orang ini. Kita just tahu aku nak jaga diri aku nak muhasabah diri aku nak didik diri aku, nak tarbiyah diri aku untuk menjadi lebih baik, insya-Allah. Waalaikumsalam Umi. Okey, yang seterusnya, macam mana kita nak buang riak dalam diri kita lagi adalah dengan cara tunjukkan kegembiraan dan tanda syukur, bukan riak kita menunjuk-nunjuk. Contohnya macam Solehah merupakan leader FTR top 1, alhamdulillah. Banyak sangat reward yang Solehah dapat. So cara Solehah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah adalah dengan menunjukkan dan nak orang terinspirasi ikut cara kita. Macam mana kita nak tunjukkan dekat orang ramai bahawa kita berjaya sebab kita berusaha non-stop. Kita ikut marketing cara Allah, sebab tu kita berjaya. So kita nak tunjukkan, kita upload kita punya reward, apa yang kita dapat setiap bulan tu adalah untuk menzahirkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah, supaya orang ramai di luar sana, anak-anak ejen dan orang ramai di luar sana terinspirasi, termotivasi dengan cara kita. Macam mana kita berjaya ni bukanlah semudah-mudah kata. Kita nak berjaya ni banyak sangat proses yang kita lalui. Tapi setengah orang kata, baru dapat kejayaan sikit, dah tunjuk reward itu, reward ini. Jangan kita pertikaikan apa yang orang lain buat. Sebab niat dan nawaitu dia, hanya Allah sahaja yang tahu.
Kalau betul dia upload itu ini sebab nak menunjuk-nunjuk, itulah pahala dia dah hilang. Sebab ada satu kata-kata ni, dosa dapat dihapuskan dengan taubat, pahala dapat dihapuskan dengan riak. Kalau betul nawaitu dia riak nak menunjuk-nunjuk sebab dia nak menunjukkan bahawa dia hebat segala bagai itu, so dia ada niat yang tak baik, pahala dia telah hilang. So hati-hati dengan hati kita ni, hati manusia ni sangat kena betul jaga elok-elok. Sekiranya dia upload, dia tunjuk reward yang dia dapat tu untuk inspirasi orang ramai, untuk kebaikan orang ramai, untuk orang inspirasi dekat dia, supaya orang trusted dekat dia, nawaitu dia tu adalah sesuci murni, insya-Allah. Marketing yang dia buat tu adalah bukanlah sesuatu yang riak, bukanlah menunjuk-nunjuk, tapi marketing is tunjuk-tunjuk. Kalau kita tak tunjuk kejayaan kita, macam mana kita nak dapat audience? Macam mana kita nak orang terinspirasi dengan kita? Macam mana kita nak naikkan trusted dan branding diri kita kalau kita tak tunjukkan result apa yang kita dah dapat? So, jangan petikaikan sesuatu niat orang lain. Sebab niat manusia ni, hati manusia ni hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak berhak nak nilai orang. Kita tak berhak nak judge orang mengikut sangkaan kita. Sebab tu cara nak buang riak, kita kena bersangka baik dengan manusia. Jangan iri hati dengan dia. Jangan rasa busuk hati bila dengar kejayaan dia. Tiap bulan dia je nombor satu, kita dah rasa tak enak dekat hati kita. Itu tandanya hati kita kotor, hati kita kena bersihkan dan dikelorok dengan istighfar dan amalan-amalan ibadah yang lain, insya-Allah. Jangan kita iri hati dengan kejayaan orang lain. Sebabnya, man jadda wajada wa man zara'a hasada. Barang siapa yang berusaha, pasti dia akan dapat, insya-Allah. Dia dapat sebab dia usaha. Nampak, orang nampak. Orang nampak apa yang dia buat setiap hari, dari pagi, tengah hari, petang, malam, non-stop usaha marketing dia. Agresif. Sebab itulah dia dapat apa yang Allah berikan, hadiah daripada Allah. Kita kena tiru inspirasi dia. Kita kena tiru. Jadikan dia role model kita. Jadikan dia sumber inspirasi kita. Jadikan dia, kita nak tiru vasi kejayaan dia. Jadikan inspirasi, insya-Allah. So, jaga hati masing-masing. Kalau hati kita busuk, rezeki pun susah nak masuk dekat kita. Rezeki tersekat, rezeki bocor. Sebab hati kita penuh dengan rasa busuk hati, penyakit hati, dendam, tak suka tengok orang berjaya. So, itulah yang kita dapat sebenarnya. So, hati kita kena bersangka baik dengan Allah. Kena jaga elok. Jangan nodai dengan dosa-dosa kecil mahupun dosa-dosa besar, insya-Allah. Lagi apa? Lagi satu, bila kita nak buang riak, kita turunkan ego kita, kita banyakkan mendoakan orang lain. Bila kita menjadi seorang hamba yang sentiasa merendah diri, kita suka tengok orang lain berjaya sama. Contohnya, dengan usaha kita mendoakan, macam Soleha merupakan seorang leader, Soleha nak tengok ejen-ejen Soleha berjaya. So, Soleha akan doakan ejen-ejen Soleha sama-sama berjaya setiap hari, non-stop. Non-stop Soleha doakan, sedekahkan Al-Fatihah khas buat ejen Soleha. Sebabnya, tanpa ejen-ejen Soleha, Soleha tak akan berjaya naik sampai level ini. Sebabnya, bila seorang leader tu berjaya, bila ejen-ejen dia ikut sama berjaya. Saling mendoakan antara satu sama lain. Bukanlah kita nak doakan diri kita, kita sahaja. Kita doakan keseluruhan. Kita doakan keseluruhan ejen kita. Supaya doa kita ni lebih, Allah akan mudahkan, Allah angkat dan makbulkan, insya-Allah. Sebabnya kita tak pentingkan diri kita. Kita masih fikirkan orang lain. Kita nak orang lain sama-sama berjaya. Sebab kejayaan dalam dakwah ni bukan kejayaan individu. Kejayaan dalam dakwah ni bila kita berjaya berjemaah, kita berjaya bersama-sama dalam satu kumpulan dengan kerjasama yang padu daripada setiap ahli kumpulan, insya-Allah berjemaah.
Selalu Solihah tekankan dekat grup. Kita nak apa-apa buat sama-sama. Jangan pentingkan diri. Jangan rasa nak kaut untung sorang-sorang. Jangan rasa tamak haloba. Turunkan ego. InsyaAllah lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita sharing, InsyaAllah lagi kaya kita. The more you give, the more you get. Cara kita nak buang riak ni, kita kena usaha diri kita. Buang segala perasaan hasad dengki. Buang segala penyakit hati yang bersarang dekat hati kita ni. Kita buang jauh-jauh. Kita kena duduk dalam circle yang positif. Circle yang selalu mengingatkan kita dengan Allah. Circle yang sentiasa mengingatkan kita dengan Rasulullah. Circle yang sentiasa mengingatkan kita dengan perjuangan dakwah. Tak ada masa nak down. Sebabnya, bila kita tengok ahli-ahli tim kita sentiasa bersemangat setiap hari, itulah yang menyebabkan kita sama-sama bersemangat. Kalau dalam ahli kumpulan tu semuanya rasa nak down, apa kata anda duduk di circle yang positif, yang sentiasa menaikkan semangat antara satu sama lain. Pilih circle anda. Jangan anda duduk di circle yang suka negatif, suka membawang, suka berburuk sangka, suka mengumpat sana sini. Kita tinggalkan. Kita duduklah circle yang boleh membawa kita berpimpin tangan sampai ke syurga, insya-Allah. Seterusnya, cara untuk membuang riak adalah dengan jangan menilai dan menghukum orang lain. Cuba kita pandang pada sudut positif. Jangan kita tahu nak menyalahkan sesuatu pihak sahaja. Sebabnya Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Jangan kita nak menyalahkan sesuatu pihak dengan apa yang kita tak tahu. Itu akan menjadi fitnah. Tahulah kita kalau fitnah itu dosanya adalah lebih besar daripada membunuh. Hati-hati dengan kata-kata kita. Hati-hati dengan prasangka kita. Jangan sampai kita jatuh fitnah dekat orang lain. Apa kata kita tabayun dan siasat dulu sesuatu perkara supaya tidak timbul masalah di lain hari. Turunkan ego kita, buang riak jauh-jauh. Jangan kita rasa diri kita ni bagus, pandai segala. Ada kalanya kita, ada benda yang kita tak tahu sebenarnya. Kita rasa kita dah tahu dah semua benda. Padahal bila kita makin belajar menuntut ilmu, rupanya makin banyaklah kita tak tahu sebenarnya. Turunkan ego, rendahkan hati, buang segala penyakit hati jauh-jauh. Kita niatkan di sini, ya Allah, aku nak jadi lebih baik hari ini daripada hari semalam. Ya Allah, aku nak jadi lebih disayangi Allah pada hari ini, nak jadi hamba yang soleh, nak jadi anak yang soleh dan solehah, nak menjadi insan yang sentiasa disayangi Allah dunia akhirat. Sebabnya destinasi kekal kita adalah di akhirat nanti. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara buat kita. Tempat kita diuji di dunia ini. Tempat kita banyakkan amal ibadah adalah di dunia ini. Sekarang ni lah kita nak menambahkan amal ibadah kita. Nak top up ilmu banyak-banyak. Nak dekatkan diri dengan Allah. Sebabnya, semakin kita dekatkan diri dengan Allah, semakin kita dekat dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita banyak buat segala perkara maksiat dan dosa, semakin jauh hidup kita dan hati kita daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita, Allah pelihara hati kita daripada sangkaan yang negatif, daripada sangkaan buruk, su'udzon. Apa kata mulai hari ini, kita sentiasa bersangka baik sesama manusia, bersangka baik dengan Allah. Jaga hubungan sesama Allah. Jaga hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Sebabnya kita ni penuh dengan dosa. Setiap hari kita dikenakan bertaubat supaya dosa-dosa kita akan berguguran dan supaya hati kita mudah Allah berikan kita hidayah dan keimanan dalam hati kita. Sentiasa kita rasa tenang, sentiasa kita rasa bahagia dengan marketing cara Allah, insya-Allah. Jom kita sama-sama muhasabah diri
Jom kita sama-sama tingkatkan ilmu, iman dan amal. Sama-sama memperbaiki diri kita, insya-Allah. Sebabnya Allah dah janji, barang siapa yang selalu menjaga agamaku, pilihlah engkau masuk ke mana-mana pintu syurga yang engkau sukakan, insya-Allah. Okey? Salam muhasabah diri daripada Solehah. Terima kasih yang sudi join live Solehah. Solehah pun hari ni masih selesema dan sakit tekak, tapi dakwah tetap on. Marketing kita buat macam biasa, insya-Allah. Jangan sesekali putus asa. Jangan sesekali kita rasa down. Ujian Allah adalah tanda Allah kasih dan sayang dekat kita. Ujian yang Allah berikan kita hari ini adalah tanda Allah rindukan kita. Allah nak dengar doa-doa kita setiap hari. Jangan kita tinggalkan Allah kalau kita tak nak diri kita terus hanyut. Jom sama-sama kita perbaiki diri kita, insya-Allah. Okey, Solehah sudahi sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.